Baik, dah. Okey, boleh. Baik. Okey, kita tengoklah beberapa exercise ni lah. Supaya kita sebelum masuk yang ni, by part ni method yang kedua. Okey. Cuba kita satu dua soalan je kita tengok yang melibatkan eksponen ni. Eksponen. Okey. Yang satu ni tengok. Dan juga melibatkan fungsi. Trigo lah trigo. Okey, trigo. Area ni apa maksud dia? Kita tak belajar area tapi dia dah tulis find area under curve. So area under curve ni bermaksud kamu punya luas lah area kan. So sini you kena tahulah fungsi 1/x ni graf dia macam mana. Okey, kalau ikutkan graf kamu 1/x macam ni. Ini graf 1/x. Jadi nak tunjukkan apakah area under contohnya A ni. 1 sampai 2. Ini function kamu lah. Iaitu y sama dengan 1/x. So just kita pakai integration buat area ke integration nilai function kamu 1/x daripada 1 sampai 2. Itu sajalah. You solve saja. You solve saja. Dan nilaikanlah. Kamu akan dapat constant. Okey, cuba satu soalan ni. Yang ini. Sebelum kita sambung lagi nanti dalam topik integration by part. Okey. So integration by part ni sebagai contohnya you ada function yang contoh macam ni kan. Macam ni kan. You nampak macam you boleh pakai kaedah gantian. Tapi you try kaedah gantian yang biasa kita buat. Mungkin you kata U sama dengan ln X. Kan? You kaedah yang kita belajar tadi lah. Cuba kalau you bezakan du over dx sama dengan 1/x. Jadi macam mana kita nak solve ni? Function ni. Iaitu ini akan jadi u. Okay, ln X itu u. Tapi yang ini you akan dapat dx. Okay. You ubah pun, katakan you ubah jadi dx itu adalah sini kita ubah kat atas ni. Du sama dengan 1/x dx. Bermaksud mungkin dx ni kita boleh tukar dx menjadi x tu mungkin you naik je lah. Sebab dia kita nak cari dx kan. So dx sama dengan x du. Bermaksud kamu punya ni akan jadi x du. Jadi di sini kamu lihat ada function ni. Macam mana kita nak hapuskan ni? So dia macam dipanggil tak boleh solve lah. Dia macam kalau dia ada u du dia boleh solve lah. Jadi soalan ni you nampak macam guna gantian boleh tapi dia tak boleh guna gantian. Kaedah gantian ni. So ini bukan kaedah gantian kita gunakan. Kita akan gunakan nanti kaedah yang dinamakan sebagai ni iaitu by part ni. Okey, by part ni. Nanti kita akan teranglah. Apabila kita cuba gunakan kaedah gantian kita tak boleh nak solve. Okey, jadi apabila tak boleh nak solve baru kita selesaikan kaedah yang kedua, method yang kedua ni. Okey. Jadi kita akan sambung kejap lagi. Sambil tu cuba buat satu soalan tadi dan kita akan cuba bincangkan kejap lagi. Supaya kita boleh boleh fahamkanlah maksudnya tajuk yang tadi itu adalah gantian sahaja, gantian.
masuk. Nanti kita pergi kaedah yang kedua dah lain lah. Bukan kaedah gantian, yang dinamakan bypass. Okey, so kita jumpa balik dalam buku apa ni? Sebagai 10 minit je lah untuk take 5 dan nanti kita sambung balik. Okey.
Baik ya. Sampai jumpa semua. Apa jawapan yang tadi? Saya dah buat ke? Dah cuba buat. Boleh tahu jawapan pada semua. Itu kita ada apa? Kita ada kaedah yang sama lah yang kita gunakan ni. Kaedah gantian saja. Kaedah gantian. Apa jawapannya? Tak habis lagi ke? Kita tak dapat. Mana semua? Ada orang ke ni? Ramai ni. 40 lebih. Tak dapat ke semua? Tak dapat, Sir. Tak dapat. Apa di mana problemnya? Tak tahulah problemnya kat mana. Eksponen. Eksponen. So, you pakai gantian apa? Nak tahu dari you kamu mau ambil apa? Apakah gantian yang kamu ambil? Kalau ikutkan, memang betul lah. Saya dah buat tadi. Memang kamu akan dapat gantian yang kamu ambil tu mestilah 1 tambah 2x. Okay. So, kemungkinan kamu tak boleh nak solve tu ada lagi beberapa indikator lah. Boleh katakan indikator dalam matematik ni dia tak ada apa beberapa basic matematik tu kena ada lah. Macam mungkin you tak nampak yang dia boleh selesai. Kalau you perhatikan dia boleh selesai. Dia boleh selesai. So kalau ikutkan you akan dapat apa sampai you gantikan tu. You dapat apa? Macam ni lah. Kalau ikutkan you akan dapat macam ni. Betul? Betul. So di sinilah kemungkinan saya kata tadi. Di mana basic matematik ni kalau dia betul tahu itu adalah U. Kalau kamu ingat E kuasa ln X merupakan X. Ini basic matematik lah. Dalam eksponen tu mengatakan kalau E ln X ni adalah X. Jadi kalau sini E ln U adalah U. Bawah U. So jadi 1 lah. 1 lah kan. Jadi 1 sini ada 1/2 kan. 1/2 jadi setengah kami akan dapat ni lah. Setengah kami akan du kami akan dapat U/2. So akan dapat jawapannya setengah lah. Boleh? So mungkin U sini betul lah dah dapat sini. Tapi sampai sini dia tak boleh nak stop. Dia tak dapat teruskan lah sebabkan perkara ni. Okay, perkara ni lah. Di mana ini dia kalau orang betul-betul yang matematik dia akan nampak lah bahawa ini boleh ditukar menjadi U. Sebab apa? Kita ada E kuasa ln X tu adalah X. Okay. Cuba juga macam cakap trigo kan. Trigo tu mana kita kena tahu tentang segitiga yang 45 kan. 45 yang ada segitiga 30, 60 itu semuanya basic matematik. Okay. Basic matematik. Dia kena tahu. Ini juga basic matematik lah. Asas matematik itu sendiri tentang eksponen ln. Okay. Kalau you boleh faham macam mana. Tapi kaedah kita adalah still lagi yang kita belajar tu iaitu gantian. Gantian untuk selesaikan semualah problem ke sini. Jadi kaedah semua ni kena pakai gantian.
Okey, yang exercise ni. Ya, exercise semua. Dia boleh cuba. Ya. Ada apa? Nak tanya, Ya. yang tadi tu kan kita dah jadikan apa di X tu jadi DU. Limit dia tak bertukar ke? Okey, kalau kamu nak tukar, kamu boleh tukar kan? Kalau katakan dia nak pakai sebab ini sebagi limit ni kita gantikan dalam X. Saya dah tukarkan U ni dalam X balik. Tak ada masalah lah. Sebab X ini adalah X. Kecuali kalau you nak gantikan dalam U ni, nilai ni, dalam ni, salah lah. You tak boleh gantikan ni dalam ni. Kalau you nak gantikan U tu dalam X balik, baru boleh gantikan. Okay. Ataupun kalau kamu still lagi nak gantikan dalam U ni, you gantikanlah nilai ni dalam ni. You dapat, kalau U kosong, you dapat 1. Kalau U setengah, you dapat setengah, sini dapat kosong jadi 1 kan? Setengah kan? Setengah you dapat berapa tu? 2. You dapat 2 lah kan? So sini you dapat tukar lah. You dapat U per 2, 1 hingga 2. So sama je jawapannya. 2 masuk sini. Oh boleh masuk kat U. Jadi 2 per 2, 1. Tolak 1 per 2. So dapat setengah juga. Jawapannya sama je. Tapi sini gantilah. Itu terpulang lah pada kamu. Sebenarnya kamu nak gantikan ke tidak. Tapi jawapannya kalau sini boleh digantikan X tu dahulu baru boleh gantikan. Sebab ini adalah untuk X. Untuk X. Okay. Jadi segantikan X baru kita gantikan dalam X. Bukan gantikan dalam U. Okay. Itu kena faham dari segi nilai itulah. Thank you, sir. Okay. Harap you boleh jelas perkara tu. Baik, untuk yang peringkat ataupun page second stage ni ataupun jam yang kedua ni, kita nak bincangkan lagi satu topik yang dinamakan sebagai bypass. Bypass, so ada bahagian ada S tu. Apa maksudnya? Kemungkinannya akan berlaku bukannya proses tu mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, paling maksimum pun 3 kali lah. Okay? Tak akan berlaku sampai 4 kali. Okay? Kalau 4 kali itu mungkin boleh berlaku. Cuma dia mungkin function itu agak agak tinggilah dia punya kuasa X itu. Okay? Jadi dia depend pada kuasa X kita. Kuasa X kita tu kalau dia kuasa dia 3 ke, dia mungkin dia berlaku 3 kali. Kalau dia X dia kuasa 2, dia akan berlaku 2 kali. Okay? Macam ni kan. Okay? X kuasa 2 tu dia mungkin akan berlaku bypass ni 2 kali. Kena buat 2 kali. Okay? So kita tengok macam mana. Dia bypass ni pertama you kena tahu formula lah. Ini formula dia. Iaitu ini soalan dia. Ini soalan dia lah. Soalan dia. Ini dia punya jawapan dia. So yang ini kena ingat lah. Iaitu integration U dV, ini soalan dia, sama dengan UV tolak integrate V du. So kena ingatlah formula ni. Iaitu UV tolak kamiran V du. Okay. So ini yang dinamakan sebagai kamiran demi bahagian demi bahagian. Kamiran bahagian demi bahagian. Okay. So ini kita namakan kaedah kamiran bahagian demi bahagian. Okay. Dia boleh tengok konsep di situ. Okay. Ataupun dia punya penerangannya tu. Saya tak nak terangkan secara tu. Cuma yang penting itu formula. Okay. So alternative ni jangan tengok dulu. So alternative ni maksudnya cara kedua. Okay. Second method. Okay. Second method pakai table lah. So saya nak tunjukkan the real method lah, maksudnya the old method lah, method yang pertama ni. Okay, method pertama ni dia pakai formula saja. Formula kita. So ini soalan. So soalan tu kebiasaannya kita letak apa V, soalannya V du.
Bermaksud ini kamu punya V, okey. Dan ini kamu punya du. Ni. Soalan dia kan ini. Sorry, sebalik pula. Itu u dv ya, u dv. Okey. Yang v du ni di formula dia. So, ini kamu punya u. Kamu letak u ini sebagai x. Dan dv ini adalah ini, iaitu dv sama dengan cos x dx. Okey, ikutkan formula ni tadilah, yang ni kan. Jadi dalam proses ini dia punya method ini kena take note lah, ataupun kena ingat betul-betul lah. Iaitu yang saya nak terangkan ni. Di mana proses untuk integration by part ni, untuk proses yang pertama ni, yang itu u kamu tadi, kamu kena differentiate. Yang ini pula you kena integrate. Nampak? Maksudnya dua-dua kena mahir lah. Iaitu differentiate yang tajuk yang lepas, yang tadi yang sebelum pun kita tahu dalam tajuk gantian, kaedah gantian tu pun you kena tahu juga differentiate kan. Sama juga. Dan sini kita ada integrate. Kena tahu juga integrate yang basic lah. Ya. Sebab kita belajar ni, tajuk ni dia nak selesaikan integrate juga. Kalau ikutkan ini soalan integrate. Nak integrate fungsi ni. Tapi dalam integrate ni, you ada integrate yang basic kena tahu juga. Contohnya nak integrate ni, sebenarnya kalau kita nak tulis dia, integrate dv, integrate cos x dx. Itu dia punya cara tulis lah. Okay. So ini you differentiate du dx sama dengan 1. Kan? Bezakan x ni dapat terhadap du terhadap x sama dengan 1. Okey, yang ini untuk yang proses yang kedua ini kita kena integrate. Integrate maksudnya kamirkan. Kamirkan dv dapat apa? Kalau kita ada kamiran dx dapat apa? Yang gitu lah, yang kita belajar mula-mula tu dapat apa? X itu lah. X plus C, tapi sini kita tak perlu letak C, kita letak je V saja. Tak payah C. Okey? Sebab nanti dalam kameran ni nanti akhirnya ada C juga. Okey? Jadi tak perlu letak C kat sini ni. Sebab dia dalam proses tu tak perlu letak C. So sini dapat V saja. Okey? Sebab kalau kita ada kameran X dapat X, so kameran V, kameran dV akan dapat V. Ni. Ini kamerkan dapat, kameran bagi cos dapat sin. Itu sebab kalau boleh kamu ingat satu je. Kalau nak ingat dalam tajuk ni kita ingat satu je. Kita ingat differentiate saja. Kita ingat differentiate ni dapat apa? Ini differentiate tajuk yang semester lepas ni. Negatif sin. So kalau kita nak integrate cos ni lah. Cos kan integrate dapat sin. Tak payah C tak perlu C ni. Kalau kita nak gantikan nanti pun ada C dalam tu. Okey? Okey, setakat ni boleh faham? Ada yang nak tanya? Ini prosesnya lah yang penting ni. Ini sebenarnya dalam integration bapak tu ini yang penting. Proses ni. Lepas tu nanti mau kita nak substitute je dalam formula kita. Kita nak gantikan je apa U apa B sebab kita ada U. Ganti je lah B apa. Okey? V apa? Gantikan je. Du ni apa? Du. Tukarlah sini. Du sama dengan dx. So yang ni tadi cara ni lah untuk cara ingat senang lah untuk fungsi trigo ni. Saya tunjuk differentiate saja sebenarnya. Kamu ingat yang kalau you tahu differentiate, automatic integrate you tahulah.
Jadi sekarang ni kita nak plug in saja dalam formula iaitu UV. UV, U kamu X, V kamu sin X. Ni dot lah maksudnya. UV itu maksudnya U darab V. Okay. X kali sin X. Tolak. Integrate V. V adalah sin X. Tukar je balik. V itu adalah sin X. Du itu adalah dx. Jangan you tak tukar. Kalau you tak tukar, dia akan jadi sin X du. So macam mana kita nak integrate X dengan U? Tak boleh. Ya, jadi kamu kena tukarlah dx. Du tu dalam sebutan ni, du adalah sama dengan dx. Baru boleh kita integrate. So ini kita dapatlah jawapannya X sin X. Integrate sin X. Kalau you lihat tadi dapat apa? Saya dapat dalam tadi kan? Dapat negatif cos. Dapat negatif cos X plus C. Ini baru letak C lah. Dapat sini X sin X. Negatif-negatif di plus lah. Plus cos X plus C. Okey? Ni. Jawapannya. Okey, boleh ya? Dan kalau kita lihat proses ni sekali saja berlaku. By part ni sekali je dapat terus jawapan. Okey. So apa maksud dua kali nanti? Kita lihat contoh yang seterusnya lah. Dia berlakunya dua kali apabila kalau kita lihat function yang ini, kita lihat kita boleh direct dapat jawapan ni. Tapi kalau tiba-tiba sini nanti you ada pula lagi function X depan ni. Jadi di sini kena buat lagi sekali. Sebab kamu tak boleh nak direct integrate X sin X sebab dia dua function. Yang ini satu function tu dapat terus jawapan. Tu saja. Tak ada masalah lah. Satu sekali je dapat terus jawapan. So alternatif ni you boleh tengok je lah. Saya tak familiar sangat tajuk ataupun kaedah table ni sebenarnya. Jadi kita dah biasa dengan kaedah tradisional ni. You search ajar kaedah yang tu sajalah. So kalau you nak fahamkan, you kena fahamlah sendiri sebab saya pun tak berapa familiar sangat table ni. Okay, sebab ini ada alternatif saja. Alternatif maksudnya pilihan yang lain ataupun kaedah yang lain. Okey? Sir. Ya. Yang dx belakang tu. Belakang mana? Ni. Yang cos x dx tu. Bukan yang atas sikit sir. Ni. Yang ni. Kan dia dah jadi bukan Ni. sir, atas sikit. Bukan atas lagi. Yang final answer yang sir dah plug in tu. Oh ya, atas ni. Ni. Yang tu. Yang atas tu kan dia ada integrate sin x dx kan. So dx tu tak payah masukkan dengan apa-apa lah. Maksudnya kita integrate dia je lah. Sebab ini soalan asalnya memang tidak ada limit. So tak perlulah masuk. Nanti ada juga yang melibatkan definite. Definite maksudnya ada nilai. So kita akan masukkan nilai. Ada soalan yang akan nanti. Yang ni tak ada kan? Ni tak ada. Okey. Yang contoh ni pun tak ada. Mungkin contoh mana ada. Ni mana ada. Ni ada nilai. Okey. Okay, ada banyak contoh Ni Okay. banyak contoh. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Ni banyak contoh. Contoh yang kita nak. Thank you sir. Okey, sama. Okey, kita tengok contoh. Ada soalan lain sebelum kita pergi sini? Nak tanya. Yang penting dia punya tu dululah. Dia punya konsep dia dulu. Kalau konsep you dah tahu, dia mudahlah kerja kita. Okey. So satu lagi saya nak terangkan kebiasaannya untuk yang U ni, yang tadi pilihan U ni. Ni kan. U ni soalan dia U tu kita ambil yang depan kan. Ni. Okey. Tapi kemungkinannya biasanya dia proses pertama dia biasa yang ambil yang depan. Tapi kalau yang katakan dua kali ke berlaku, dia mungkin akan ada perubahan dari segi mungkin
U tu dia kena, yang depan ni kena ubah ke belakang. Dia sebab dia function tu boleh depan belakang. Macam ni kan. So X dengan cos X ni, kenapa kita tak ambil U sama dengan cos X? Kan? Okay, you boleh cubalah tapi dia takkan dapat selesai. Dia mungkin bertambah rumit lagi lah. Kalau you ambil U sama dengan cos X dan dV kamu you ambil X dx. Okay, you boleh cubalah. Maksudnya you kena integrate X tu jadi kuasa 2. Walhal kita nak kecilkan X ni, kita nak differentiate jadi dia menjadi satu. Okay. Jadi apa yang maksud ni kita tengok yang ada 2 kali ni. Baru nampaklah prosesnya itu. Macam mana kita, maksudnya dia tidak tetap lah U ni dia yang depan ni sebenarnya. Bukan U tu adalah untuk yang depan ni. Dia mungkin kena tukar dulu. Okey, saya terangkan dulu apa setara ni lah. Dalam X kuasa 2. Okey. Cos X. Kan? Tapi kita mungkin terangkan secara ni lah. Lebih cepat. Okay. So integrate X kuasa 2 cos X. Ni indefinite lah sebab kita tidak ada nilai limit. Limit itu tidak diberi. So ini indefinite integration. So kalau you guna kaedah biasa yang kita belajar sebelum ni, iaitu substitution technique, memang tak boleh selesai ni. You boleh cubalah. You boleh cuba kaedah substitution technique, confirm you tak akan dapat penyelesaiannya. Okay. So di sini kita tidak ada pilihan lain, di mana kita ada kaedah yang kedua, iaitu integration u dv sama dengan uv tolak integration v du. Okay. Itu dia punya itulah formula dia. Jadi kebiasaan ni lah, kebiasaannya u ni kita akan ambil dia bukannya tetap sebab nanti kita tengok macam mana saya kata dia bukan tetap. U ni kita ambil yang ini, bagi permulaan ni biasa ni kita ambil dv yang ini. Kita letak u sama dengan x kuasa 2 dv sama dengan cos x dx. Kena letak semua ni lah, dx pun kena bawa sekali. Okey. Baik, apa prosesnya? Tolong beritahu. Apa prosesnya? Kita kena differentiate kan. Ini kita kena integrate. Kan? Integrate ini differentiate. So you differentiate dapat du dx sama dengan apa? Sama dengan 2x. 2x. Okey. Ini integrate. Kalau boleh sini ditulislah sikit supaya kamu faham. Differentiate, sini integrate. Integrate. So you dapat v sama dengan integrate cos. Dapat sin Negative sign. Sin x. Kan ada Sorry. sebab kita ada, you ingat ni kan, dx, ni different integrate, jangan keliru. You ingat satu saja. Bezakan sin dapat cos. Bezakan cos dapat negatif sin. So integrate cos dapat sin. Itu kena ingat ni aja sebenarnya. Jangan keliru lah. Okay. Tu tak payah letak C sini. So you plug dalam you punya formula UV. UV. U kamu adalah X kuasa 2. V kamu sin X. Betul? Tolak dengan V du. V kamu sin X. Kan? Kamiran V kamu sin X. Du. Kalau ikut du ni akan ubahlah. Du sama dengan apa? Du sama dengan 2x dx. Betul? Kalau ikutkan sini kena ubah ni.
So du ni adalah 2x dx. Nampak ni? Ni dot Okey, jangan you gabung pula x dengan 2x ni sebab ini x ni sudut sudut trigo. X ni lain. You tak boleh gabung jadi kata contohnya x you nampak situ you gabung dengan 2x kuasa 2. Salahlah. Totally salahlah. Tak boleh macam tu sebab ini sin x, ini 2x, tak sama. Maksud sini kamu nak solve ni. So kita ada dipanggil macam soalan baru lah. Nak solve ni pula. Okey. So di sini kamu tak boleh guna kaedah gantian pun tak boleh guna di sini. Kamu boleh cubalah. So apa yang kita boleh cuba, you kena gunakan kaedah by part juga. So you kena buat once again. You kena buat once again by part. Untuk yang ni je, soalan ni. Yang ni biar dululah, nanti kita sambung je jawapan tu. So ini you kamu sekarang ni you tak boleh ambil yang ini. You kena ambil yang ini. Sebab tadi dia kata dia boleh ubah. Ya, dia ubah je 2x ke depan lagi mudah. Macam ni. Kenapa you tak boleh ambil ni? Sebagai you. Ini nanti sebagai you punya dv 2x. You nak integrate, you tambah balik kuasa tu. Jadi tak ada makna pun tadi. Kita nak kurangkan. Itu sebab kita tak boleh ambil u kamu sin x. You kena ambil ini juga. So ini kena ubah jadi macam ni. Bermaksud u kamu adalah 2x, dv kamu adalah sin x dx. Okey, dia teruskan sini du per dx sama dengan 2. Okey, x tu berikan 2x dapat 2. Integrate v, integrate sin ni dapat negatif cos. Sebab negatif ni boleh bawa sini kan. Dapat negatif cos. Okey. So hasil ini kita tengok hasil ini dululah yang sepetak ni. Inilah hasil ni lah. Okey. Sepetak tu sama dengan uv. U kamu apa? V kamu apa? Saya dapat sini negatif 2x cos x. Okey. UV minus kamiran V du. V kamu negatif jadi positif lah sini. Positif cos x. Okey. Du kali ke sini du sama dengan 2 dx. So sini dapat 2 dx. Di sini dah boleh lah selesai sebab 2 tu pemalar boleh keluar je lah. Dapat 2x cos x plus 2 cos x. Ambilkan dapat apa? Ambilkan cos x dapat sin x. So sini dapat negatif 2x cos x tambah 2 apa? 2 sin x. Okey, sepatutnya plus c tak perlulah. Sebab nanti sini pun kita tambah c je. Jadi jawapannya ini kita letak dekat sini. Okey, kita letak dekat gabung je lah jawapan tu. Okey. So akhir sekali kita cuba gabung sini. X kuasa 2 sin x tolak. Sini tolak jadi tambahlah kan sini. Jadi tambah 2x cos x. 2x cos x. Tolak sini plus jadi tolaklah. Tolak 2 sin x plus c. So, kalau lagi nak keluarkan 2 boleh jugalah keluarkan 2 tu sebab ada situ. Ni 2 kan. 2 so keluarkan 2 tinggal x cos x tolak sin x plus c.
Okey. Itu sajalah jawapannya. Di mana ini dah proses by part tu dilakukan 2 kali. Sini kali pertama, first, inilah first kita guna by part, yang ni second. Kita gunakan dalam proses. Sebab sini kita tak boleh terus dapat jawapan ni. Macam mana kita nak integrate sin x, 2x. Okay. So kita tak boleh nak teruskan direct dapat. So kita kena buat sekali lagi. Okay. So kalau ini dia jawapannya. Kita check lah. So ini ada table tu. Kalau you nak faham, you boleh faham je lah. So nak terang pun saya tak apa-apa familiar. Terangkan kaedah table method ni. Okay. Jawapannya sama je. Jawapannya sama. Okay. So yang ada satu soalan ni penting. So kita tengok yang ada 2 contoh lagi. Ini tadi kita dah cuba terangkan di mana kalau you guna gantian kita jadi macam ni. Gantian biasalah, maksudnya kita buat cara yang method yang pertama tak boleh solve ni. Memang tak boleh solve lah, nampak macam boleh je solve sebab nampak mudah kan. Macam tu soalan tu nampak macam pendek je kan. Jadi ingat boleh guna gantian, tak boleh guna gantian. So apa yang kita boleh guna, kita pakai integration by part, iaitu you bandingkan u dv sama dengan uv tolak kamiran v du. So u kamu mana satu ni, dan dv kamu mana satu. So sini u kamu you ambil yang ini, dv yang ini. So u kamu ln x, dv sama dengan dx. Okey. Ini boleh differentiate kan? Ln differentiate apa-apa. Kalau kita differentiate ln dapat 1 per x. Okey. Boleh differentiate ln x dapat 1 per x. Okey, kalau kita integrate 1 per x dapat ln x. Okey, itu kena ingat lah tu. Perkara tu, antara dua tu kan. Ni. So kalau kita differentiate ni dapat fungsi ni. Okey, kita integrate fungsi ni dapat ln x. Dan ini kamilkan ni dapat v lah. Kamilkan ini dapat x. Okey. Ni. Kamilkan dapat v, ini kamilkan dapat x. Jadi you just masukkan dalam formula uv, apa u kamu, v kamu. So uv ln x kali dengan x. So jangan gabungkan ini tak boleh gabung, you boleh letak ke depan je. You boleh letak x ln x. Okay, jangan jadi ln x kuasa 2 pula. Okay. Hati-hati semua tu, you tak boleh nak senang macam tu, you boleh gabungkan ln x ni untuk ln x. X ni lain. Okay. Tolak dengan kamiran v du. V kamu adalah x. Du kamu ni ubahlah. Du adalah 1 per x dx. So sini akan jadi 1 per x dx. So cancel. Kamiran 1 dx dapat x. Plus c. Okay. Sorry, ini negatif. Sorry. Negatif depan ni kan. So dapat ni. Okay. X ln x tolak x tambah c. Okay. Ada soalan sebelum kita pergi contoh yang terakhir ni? Cuma contoh terakhir ni saya tak nak selesaikan yang ada ni, yang ada limit ni. Limit tu ya kamu gantikan saja nilai tu nanti jawapan terakhir supaya kita nak
lihat apakah proses sepatutnya. Ataupun berapa kali kita kena buat. Berapa kali kita kena buat. Jadi trik sikit lah yang ni. Sebab sampai 3 kali tu, kita tengok takkan kita nak buat lagi kan. Setelah 3 kali buat ni, takkan kita nak buat lagi. Itu kena tengok. Apabila sampai 3 kali, you kena perhatikan. Okey, kita tengok katakan soalan tu sebuang dia punya ni dulu. Nanti kita gantikan dia akhirnya. Maksudnya kita anggap soalan dia macam EX dulu. Macam ni. Tak ada limit tu. Okey, kita tengok macam soalan dia. Itu EX sin X dx. Nanti kita masuk nilai tu. Okey. Prosesnya soalannya EX apa tadi? Mana ikut kan? EX sin X. Okey. dx. So di sini sebenarnya you kalau ikutkan formula kita U dV sama dengan UV tolak kamiran V du. Okay. So U ni sepatutnya kita ambil ni. Tapi sini kita ambil U kamu adalah ini. Bermaksud soalan ni kita cuba ubah dululah. Iaitu sin X E ke belakang. U kamu adalah sin X dV. Sebenarnya boleh juga kalau kamu nak buat U kamu yang ini. dV kamu ini boleh sebenarnya. Tapi jawapan itu akan tak sama lah dia punya hasilnya. Tapi maksud dia akan sama. Okay, maksud dia ataupun dia punya jawapan akhir itu tak sama. Tapi dia punya kalau kita gantikan nilai dia akan sama. Okay. So sini kita anggap dulu kita ambil yang ikut contoh yang ni lah. Maksudnya dia ambil U sama dengan sin X. Senang kita ubah je depan belakang ni kan. dV kamu EX dx. Okay. Sebab kalau kita integrate pun ni pun dapat ini juga. Kalau kita ambil ni pun nanti sama je. Jadi sebab ni sin X trigo ni fungsinya fungsi yang dia ulang-ulang balik. Sin bezakan beza dapat sin. Benda sama je. Okay. Jadi kalau kita gantikan dalam formula UV, kita tak buat lagi sini. DU dx. Bezakan sin dapat cos X. Okay. Integrate ni dapat EX. Tak apalah. Integrate ni dapat V. Integrate ni dapat EX. So ganti dalam formula UV iaitu sin X EX tolak dengan VEX. Okay, kalau ikut di sini du kamu adalah cos X dx. So sini cos X dx. Okay. So kalau dia yang tinggi, kalau dia balik ini pun tak boleh nak selesai. So kita kena buat sekali lagi, once again. Okay, sekali lagi. Integration by part. Di mana U kamu still lagi ambil yang ni. Cos X. Dan dV EX juga. Okay. So kalau kita bezakan cos dapat negatif sin. V ambilkan ini dapat EX. Okay. So hasil yang ini, kita tengok hasil yang ini. Ini adalah ini, iaitu UV iaitu cos X EX tolak kamiran V du kan, V kamu ada EX, du kamu kalau ikutkan du sama dengan
negatif sin X dx. Sini akan dapat plus lah. Ini negatif kan? Plus sin X dx. Okay. So kalau kita sambung jawapan ni, yang asal ni, akan dapat kalau boleh EX tu tulis depan lah. EX sin X. Okay. Sin X. Tolak ini. Iaitu cos X. Cos X. Depan ada EX kan. EX. Okay. Tolak dengan kamiran EX sin X dx. So kalau kamu nak solve ni, dia pergi balik sebenarnya soalan asal kita ni. Perhatikan. Jadi macam berulang-ulang. Dia ulang balik kan ni. Dia pergi balik ni. Betul. Jadi sini macam mana kita geometrik dia. Soalan ni ini jawapan dia. Okey, jawapan dia kan. Ataupun kita boleh kita boleh tulis kat sini. Biasanya macam ni lah. Saya tulis. Soalan dia EX sin X dx. Sama dengan ini. EX sin X tolak EX cos X tolak integration EX sin X. Jadi ini kita bawa ke sini. Ke depan. Maksudnya ini satu tambah lagi satu. Bawa saya ini tambah lagi sini. Tambah jadi 2 lah. 2 eksponen EX sin X dx. Sama dengan EX sin X. Dia macam ni je lah. Nak memudahkan penulisan. Okey. Ini bawa sini. Ini je. Bukan ini kekal lagi. Yang ini bawa sana jadi 2. So, soalan ni nak selesai ini. So 2 tu kita bawa ke bawah pula. Dia macam kata apa? Diringkas ni lah. Ringkaskan supaya kita dapat jawapan sebab kita nak tentukan ini. So 2 ni pergi bawah. Maksudnya integration EX sin X. Soalan je lah. Kan soalan EX sin X tolak EX cos X bahagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Nilai 2 ni, semua ni bagi 2 ni. Okey. Jadi sekarang ni, soalan ni dah selesai lah kalau ikutkan soalan ni. Tapi dia punya nilai ni 0 sampai pi kan. Kalau ikutkan situ soalan asal tadi, ganti je lah nilai 0 sampai 2 pi ke pi. Okay. 0 sampai apa ni? Nampak ni. Soalan ni. 0 sampai pi, sorry. 0 sampai pi. So, diganti je lah 0 sampai pi. Ni. So, 0 sampai pi. Pi itu 180 kan. So, ganti je lah. Sini. Nilai E X sin X tolak EX cos X. Ini nilai 0 sampai pi. Okay. Tolak kat sini je kan. Sorry, kat sini. Ganti kat sini ya. Sini. Iaitu EX sin X tolak EX cos X bahagi 2 sifar sampai pi. Okay, gantikan pi ni dalam ni lah. Dalam X. Pi pun ganti kat dalam ni. Tapi E pi macam mana kita nak? Pi ni kalau E dia tak bolehlah 180. Dia letak dalam bentuk 3.142 dalam radian lah. Sebab dia E. Kan? So nilai yang pi ni bolehlah ganti dalam darjah. Yang sin dengan cos ni. Okey. Di situ kalau you lihat dia punya ni
Ni. Okey, ni sama tadi kan. Kita dapat ni 1/2. Okey. So ganti je lah. Tapi dia tak ganti pun pi ni, dia biar je pi tu dalam bentuk pi je, tak perlu ganti dalam radian. Sebenarnya pi ni dalam radian lah, 3.142. Jadi jawapannya E pi je. Okey, E pi. Ya, itu sajalah yang kita nak bincangkan dalam tajuk by-part ni, interaction by-part. Okey. So bagi contoh yang ini, kamu boleh gunakan by-part, you boleh cuba by-part ataupun substitution. Maksudnya substitution teknik ni you boleh gunakan ni dengan contoh yang kita belajar yang pattern pertama, dan juga boleh juga diselesaikan dengan kaedah by-part juga. Okey. Tapi jawapan ini mungkin tak sama sikitlah. You boleh cuba kalau you guna kaedah substitution ni. Okey, ni sebagai latihan je lah, you boleh cuba. Jawapannya takkan dapat macam ni. Mungkin maksud itu sama. Okey, dia ada lain sikit, dia takkan sama macam ni. You boleh cubalah. Ini menggunakan kaedah by-part. Okey, by-part. Okey. So rasanya untuk hari ini saya dah habis kita bincangkan dalam tajuk by-part lah. So minggu depan kita akan masuk partial ni. So partial ni pula you kena tahulah, kita ada tajuk semester lepas iaitu dalam tajuk partial fraction tu, iaitu kena ingat, kena ni refer balik kita ada 3 case, iaitu repeating, non-repeating linear factor. Maksudnya faktor linear yang tidak berulang. Lepas tu kita ada faktor linear yang berulang, repeating linear factor. Dan yang ketiga quadratic, non-repeating, yang tidak berulang. Yang keempat kita tak belajar, kita dah skip. Nah, dia ada quadratic repeating. Tapi yang itu dia agak sukar sikit sebab ada lagi method yang kena tahu lagi. Tapi method tu ataupun sebenarnya method ni ada lagi. Kamu sampai peringkat asasi ni dia ajar sampai 3 method je. Okey, dia ada lagi kalau lihat banyak lagi method yang integration ni. Tapi kita tak ajar semualah. Kita ajar yang sampai peringkat kamu sampai 3 peringkat. Dia bermaksud yang kes yang 4 ni kalau soalan itu kamu kena tahu lagi satu method yang kamu tak belajar. Jadi kita dah fikir kita dah skip je lah. Method keempat tu iaitu tajuk repeating quadratic factor tu. So harap nanti you tengok dulu yang tajuk ni lah, partial tu, partial yang semester lepas kamu belajar dalam tajuk dalam khusus polinomial kan. Tajuk polinomial tu ada partial. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya rasa you macam contoh lain tu you boleh cubalah. Kita tak larat lah nak terangkan semua contoh yang ada dalam modul. Kita pilih-pilih je lah. Okey, jadi sekiranya you ada apa-apa soalan, you dah tanya je lah kepada saya. Okey. So minggu depan harapnya you boleh dah sedialah untuk yang partial fraction ni. Okay. Jadi mudahlah kerja sikit. Maksudnya kamu nak faham tu lebih senang lah. Nanti you kena faham balik apa tu partial kan. Partial fraction tu. Okay. So, ada apa-apa soalan nak tanya? Jangan lupa attendance hari ni. Kita ada buka. Saya ada buka attendance. So dalam 13 tu sampai 12. Sampai 1 suku. Saya buka. Okay, ada apa-apa nak bincang ke ataupun nak tanya apa? Ada, sir. Ada? Ada.
Dia tak ada. Semua boleh faham. Boleh faham Boleh faham untuk tajuk hari ni kita ada by part. By part tu je lah sebenarnya dia. Satu tajuk besar je by part yang sebelum tu kita bincang teknik integration by substitution teknik, tapi dalam tajuk function yang lain daripada itulah macam exponent, base selain pada exponent, dan juga dalam tajuk 1/x tu. 1/x. Okey, kalau ada apa-apa saya minta diri